Kisah seram rumah sakit. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Arif Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, seperti biasa saya akan kongsikan kisah seram dan sekali lagi saya akan kongsikan kisah seram daripada G Hospital, novel seram, novel seram dan banyak kisah-kisah seram sini yang saya boleh kongsikan ceritanya. Dan ada satu kisah seram mengenai rumah sakit. Jadi jom kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila dua orang pemuda yang bernama Rizal dan Azman. Mereka ni seorang backpacker yang minat dengan monumen dan barang-barang bersejarah. Mereka suka tengok barang-barang yang sejarah zaman dulu, artifak lama. Mereka suka akan benda tersebut dan mereka ni meneroka seluruh dunia untuk melihat barang-barang artifak dan monumen yang lama. So, satu hari mereka bercadang untuk ke Bandung, Indonesia untuk melihat satu artifak. Kata orang artifak tu memang unik dan bersejarah. So, mereka pun pergi ke kawasan pergunungan bersama satu orang pengiring lah. Pengiring tu juga pengkaji artifak-artifak lama di Indonesia. So, setibanya mereka di tempat artifak tu, ada satu artifak dia berbentuk kepala naga. Dan ketika mereka melawat ke tempat tersebut, artifak tersebut, patung tersebut tercabut kepala dia. Dan mereka nekat untuk ambil benda tersebut, memandangkan pengiring mereka tidak nampak. Dan mereka tahu nilai patung artifak naga tu memang sangat mahal, boleh mencecah ratus ribu ringgit. So, si Rizal dan si Azman ni nekat ambil patung yang tercabut tu dan menyembunyikannya ke dalam baju. Jadi dalam perjalanan mereka hendak pulang ke tempat mereka menginap, hari tiba-tiba hujan sangat lebat dan si Azman rakannya tu memandu ketika hendak pulang ke tempat penginapan. Jadi tiba-tiba mereka rasakan ada sesuatu yang pelik dalam kereta mereka. Mereka terdengar seperti satu bunyi yang pelik. Dan bila mereka cuba dengar, rupa-rupanya bunyi tersebut adalah dari pecahan patung artifak naga tu. Jadi mereka cuba keluarkan dan bila mereka keluarkan, patung naga berkenaan bercahaya berwarna merah dan mereka terkejut. Tidak lama kemudian tiba-tiba di depan mereka ada satu makhluk berbulu berwarna putih dan mereka cuba mengelak daripada terlanggar makhluk tersebut, menyebabkan mereka aksiden pada malam tersebut. Jadi kereta mereka telah kemalangan dan menyebabkan kedua-dua mereka telah dimasukkan ke hospital. So, sedar-sedar saja si Rizal ni, apabila dia sedar, dia lihat kakinya sudah berbalut dengan semen dan tangannya sudah berbalut dengan semen. Dan dia tengok memang dia berada dalam kecederaan yang teruk. Dan apabila dia bangun saja, dia tengok dia sudah berada di Bandung Medical Center. Bandung Medical Center. Dan dia terkejut apabila dia bangun, dia nampak ada dua orang budak kanak-kanak berdiri di tepi katil dia, kembar dan memakai reben putih. Dan dia pelik, siapa budak-budak ni? Oleh kerana kepala dia pening, dia tertidur semula. Dan keesokan harinya apabila dia sedar, doktor telah memberitahu bahawa rakannya si Azman telah meninggal dunia akibat pendarahan teruk di bahagian kepala. Jadi si Rizal begitu sedih dan seperti hendak berteriak kerana rakan baiknya telah meninggal dunia. Rizal rasa bersalah lah kerana akibat kemalangan tersebut nyawa rakannya telah terkorban. Dia cuba berteriak dan
kalau boleh dia mahu lihat rakannya itu, namun dia tidak berupaya kerana dia sendiri pun dalam keadaan cedera. Dan keluarga rakannya si Azman tu pun datang untuk menjemput dia, dan tinggallah si Rizal seorang di hospital. Jadi doktor pun memberi nasihat dia agar berehat saja dahulu di hospital tersebut. Setelah sembuh, barulah dia boleh pulang semula ke Malaysia. Namun dia terkejut apabila doktor yang memeriksa dia tu, dia lihat di belakang doktor tersebut ada seorang lagi doktor. Namun doktor tersebut berbaju doktor tapi lusuh, dan lengan tangannya berdarah, dan muka doktor yang di belakang tu, yang dia nampak tu, muka dia pucat dan mata dia tidak ada putih, semuanya hitam. Jadi dia pelik dan dia beritahu kepada doktor tu. Doktor yang bertugas merawat dia itulah. Jadi dia tanya, doktor, siapa rakan doktor di belakang tu? Jadi doktor tu dia buat dek lah, dia buat tidak tahu. Kenapa rakan doktor tu pucat semacam? Doktor tu pun tidak peduli. Encik Rizal, sila rehatlah. Mungkin ada gegaran pada otak Encik Rizal menyebabkan Encik Rizal berhalusinasi lah. Ya, dia cakap. Jadi si Rizal pelik, kenapa ada doktor macam menyeramkan berada di belakang doktor tersebut. Dan bila doktor tu jalan, doktor yang menyerupai hantu tu pun ikut dengan doktor tersebut. Jadi dia pelik, dia heran apa yang berlaku sebenarnya, apa yang dia lihat sebenarnya. Dan beberapa hari kemudian, sekali lagi guys, dia nampak ada 2 orang lelaki bertopeng. Dia bertopeng seperti orang purba, orang zaman purba. Tidak berpakaian, hanya pakai seluar cawat daun. So dia pelik, siapa pula 2 orang ni? Ya, berpakaian pelik, pakai topeng. Kemudian dia pun panggil lah nurse yang berdekatan dengan situ. Nurse, dia cakap, di hospital ni ada pertandingan pakaian beragam kah? Nurse tu pelik lah. Dia cakap, tidak ada tuan. Dia cakap, mana ada, ini kan hospital. Kemudian dia tanya lah, jadi nurse, dorang pakai topeng tu kenapa tu nurse? Nurse tu cuba perhatilah di mana tempat si Rizal tu tunjuk, tapi tidak ada nurse tu nampak. Dan nurse tu cakap dengan Encik Rizal rehat dahulu. Mungkin ada gegaran pada otak Encik Rizal hingga nampak yang bukan-bukan. Tapi si Rizal ni yakin dengan apa yang dia lihat, dan dia rasa pelik kenapa banyak benda-benda yang pelik dia nampak di hospital tersebut. Pada satu malam dia terbangun, dan bila dia terbangun, dia terdengar ada suara orang menangis. Menangis yang sangat-sangat sedih. Dan bila dia cuba dengar, rupanya tangisan tu berada di luar ward mereka. Jadi dia macam tidak tahanlah dengar bunyi tangisan tersebut. Jadi dia tutup telinga dia. Tangisan tu makin lama makin dekat suaranya dengan si Rizal. Seperti suara tu menuju ke katilnya. Jadi dia makin lama makin takut. Dan sedia maklum, dia cedera, kaki dia patah, tangan dia patah, dan air kencingnya pun dia disambut guna ada satu macam plastik lah, dan disambung di kemaluannya agar kalau dia kencing di situ saja. Dan apabila dia buka matanya dan cuba lihat, dia lihat ada satu orang perempuan dengan muka yang buruk dan rambut yang panjang sedang menangis betul-betul di depannya. Dia terkejut hingga kencingnya mengalir dengan laju ke pek kencing yang diletak di tepinya. Nasib baik ada pek kencing tu. Kalau tidak, memang dia terkencing di katil tersebut. Dia ketakutan, tapi dia tidak mampu buat apa-apa. Mau lari tidak boleh, mau berteriak, tidak mampu. Jadi dia hanya terpaksa menghadaplah hantu yang menangis betul-betul di depan matanya. Sampai terkencing. Nasib baiklah ada pek kencing disambung di kemaluannya. So setiap hari dia akan nampak perempuan yang menangis tu sering lalu di katilnya. Bukan itu saja, dia sudah lihat banyak makhluk-makhluk yang pelik dalam hospital tersebut. Sekiranya ada orang yang berdarah, jatuh darah menitik,
makhluk-makhluk tersebut akan berebut. Terutama dia cakap ada seorang perempuan yang berambut panjang seperti Pontianak. Dia sangat ganas. Dia yang akan dahulu pergi jilat darah-darah tersebut. Selepas dia sudah jilat, barulah yang anak-anak buahnya yang lain akan meruju. So dia heran apa yang dia nampak. Namun dia pun tidak repot kepada doktor dan nurse di situ, kerana dia takut kalau dia repot, doktor analisis mungkin dia ada gegaran otak, halusinasi, nanti makin lama dia ditahan di hospital tersebut. So mau tidak mau dia terpaksa mendiamkan diri dan menghadap benda-benda pelik di hospital tersebut. Dia terpaksa menghadap hantu-hantu di hospital tersebut. Pada satu malam, tiba-tiba dia telah dikejutkan oleh seorang individu. Rizal, bangun Rizal, bangun Rizal. Dan bila dia buka matanya, dia terkejut. Rupa-rupanya rakan dia si Azman tu sedang mengejut dia. Rizal, bangun Rizal. Dia terkejut. Azman, kau masih hidup? Dia cakap. Sudah, aku nak kira. Bukan kau sudah mati kah? Shh, diam. Cakap. Aku nak pesan dengan kau, tolong buang. Dia cakap, monumen naga tu, artifak naga yang kita simpan tu, tolong buang dengan. Itulah yang menyebabkan kita kemalangan. Jangan bawa pulang. Kemudian si Rizal cakap, bukankah kita berjanji untuk simpan barang tersebut dan jual? Sudah bilangnya, jangan kau simpan barang tu. Tolonglah Rizal, dia cakap. Kemudian dia nampak rakan dia tu menangis. Dan tidak lama kemudian rakan itu marah. Rizal, buang Rizal. Si Rizal ni terkejut. Apa yang terjadi dengan rakan? Apa yang dia nampak ni? Apa yang dia nampak? Tiba-tiba rakannya si Azman tu bertukar rupa menjadi sangat buruk. Dan bila dia sedar, rupa-rupanya ada beberapa orang doktor tengah menenangkan dia. Encik Rizal, sabar Encik Rizal. Rupa-rupanya si Rizal ni bermimpi dan sedang meracau. So doktor pun suntik ubat penenang sama dia agar dia tidak meracau. So tidak lama kemudian si Rizal ni pun tertidur. So keesokan harinya, semakin lama semakin sembuh. Si Rizal ni sudah boleh mula berkerusi roda dan bertongkat lah untuk berjalan. Dan segala perubatannya telah ditanggung oleh insurans. Dan nurse bertanyalah kepada si Rizal ni, tidak ada keluarganya kah yang datang untuk menjenguk dia? Dan si Rizal bagi tahu yang bahawa dia adalah seorang anak yatim piatu dan memang tidak ada keluarganya. So memang dia hidup bersendirian lah. So tidak ada siapa-siapa yang perlu risaukan dia. Namun walaupun begitu, dia masih lagi berhadapan dengan makhluk-makhluk yang terdapat di hospital tersebut. Sehingga kan makhluk-makhluk tu nampak dia dan senyum. Kadang-kadang mengganggu dia pada waktu malam. Dan sebelum maghrib dia akan pergi kencing awal-awal. Sebab takut dia malam bila bertembung dengan makhluk-makhluk ini, dia akan terkencing di atas katil. Sebab pek kencing tu sudah tidak disambungkan kepada dia, sebab dia sudah boleh berjalan dan bertongkat. Jadi macam-macam makhluk yang dia nampak dan dia terpaksa hadap. So baru dia tahu rupa-rupanya selepas kemalangan tersebut dia boleh nampak makhluk-makhluk hantu syaitan dan jin ni. Hijab mata dia telah dibuka, dan dia terpaksa hadap. Dan walaupun ketakutan, dia terpaksa hadap benda tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya doktor dan hospital boleh membenarkan si Rizal ni untuk keluar daripada hospital tersebut dan boleh pulang semula ke Malaysia. Jadi si Rizal bersyukur dengan apa yang berlaku dan dia nekat, dia kembalikan semula artifak patung naga tu ke tempat asalnya. Dan bila dia sudah kembalikan, baru dia pulang semula ke Malaysia. Namun mata dia masih lagi melihat makhluk-makhluk yang tidak patut dinampaknya. Dan kali terakhir dia nampak individu yang memakai topeng tu dengan tidak berpakaian, hanya pakai daun tu, itu sentiasa dia nampak dan mengekori dia. Jadi itulah dia kisah seram si Rizal di Bandung Medical Center. So saya tidak tahu sejauh mana
kebenaran cerita ni, ya. Dan ikut cerita ni, Bandung Medical Center ni dia hospital lama. Hospital lama, so memang banyak cerita yang didengar ya di kawasan hospital tersebut. Jadi apa-apa pun pengajarannya, kalau boleh janganlah kita menyimpan barang-barang yang bukan hak milik kita. Walaupun kita tahu barang tu berharga, tapi kita tidak tahu mungkin barang tu adalah kepunyaan makhluk lain, mungkin itu kepunyaan jin, ya. Jadi kalau kita ambil benda yang bukan hak milik kita, memanglah mereka akan marah. Kalau barang kita pun diambil oleh orang lain pun kita akan marah, ya. Jadi jangan sesekali ambil. Biarlah benda tu di situ menjadi sejarah, dan biarlah dia stay di situ. Janganlah cuba ambil ataupun mengubah barang-barang yang, terutama barang-barang artifak yang bersejarah ini. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Mudah-mudahan kisah ini dapat menyeramkan diri anda. So kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton channel Ali Bosku. Jadi teruskan sokongan anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.